ربنا اشرح لنا صدورنا واغفر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يا عليم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, semua alhamdulillah. Kita dalam surah Al-Bayyinah, iaitu pendahuluan lah. Surah Al-Bayyinah ni surah yang keberapa ni? Surah yang ke-98. 98. Surah yang ke-98 dan diturunkan di Madinah. Surah Madaniyah. Jadi dalam pendahuluan ni ada satu hadis. Jadi guru. Tersebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya Ubay bin Ka'ab. Ada seorang sahabat nama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni siapa dia? Seorang lelaki yang mana dia akan kesedihan lah apabila terlupanya Quran. Kalau terlupa Quran ni dia sedih. Okay. Tuan Munir kalau sedih sebab apa tu? Itu. Sedih. Itu menyebabkan sebab apa? Banyak sebab kan? Banyak sebab kan kalau sedih ni. Jadi berbintang kalau yang lain dia tak sedih dah, melainkan kalau dia hilang hafalan Quran dia lah. Jadi disebabkan dia jaga Quran, maka Rasulullah jumpa dia kata apa? Sesungguhnya Allah menyuruhkan kepadaku supaya membacakan surah ini. Maknanya turun-turun je surah ni, Allah suruh Nabi baca dekat Ubay bin Ka'ab. Itulah arahan. Surah apa? Lam yakunil lazina kafar. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya, apakah Allah menyebut namaku? Rasulullah menjawab, memang namamu disebut. Mendengar itu maka menangislah Ubay. Maknanya nama dia Allah sebut. Kita ni tak sebut. Tak tahu dah tak. Ubay. Tak tahu ke depan macam mana kan. Tapi setakat ni tak kena sebut lah. Jadi sahabat Nabi ini nama dia Ubay ni Allah sebut nama baca dekat Ubay. Nama dia disebutkan nama Ubay. Maka satu penghormatan daripada Allah Azza wa Jalla kepada hambanya yang bernama Ubay bin Ka'ab. Kerana apa ni? Sebabkan dia kerana kekuatan ingatannya dan kesungguhannya dalam menghafal dan mengajarkan kepada orang lain. Itulah yang mendapat penghargaan daripada langit. Ada riwayat daripada Yahya bin Salam mengatakan surah ini diturunkan di Mekah, tetapi Ibnu Abbas dan jumhur yang lain yang terbanyak berpendapat bahawa surah ini diturunkan di Madinah. Dan lagi apabila kita perhatikan isinya yang banyak menyebutkan keadaan ahli kitab, maka beratlah pendapat kita mengatakan surah ini Madaniyah. Jadi ahli kitab ni, geng-geng ni dia tunggu Nabi dekat Madinah. Geng-geng ahli kitab. Sebab dekat dalam kitab-kitab dahulu, maknanya kitab langit lah, Taurat, Zabur, Injil semua ni, ada mengatakan bahawa Nabi akan lahir di tanah Mekah, dekat tanah padang pasir. Nabi terakhir keluar kat padang pasir. Jadi berbondong-bondonglah orang ahli kitab, orang Yahudi ni duduk dekat Madinah dengan Mekah. Datanglah kelompok tu, orang panggil kelompok ahli kitab. Tapi yang banyak kat Madinah. Sebab kabarnya di situlah Nabi. Semua tunggu Nabi lah. Dan diorang berharapkan Nabi ni keluar daripada keturunan Yahudi yang pergi berhijrah ni lah. Diorang daripada kitab diorang tahu dah Nabi akan keluar dekat Mekah ataupun Madinah. Ataupun dua tu. Jadi ahli kitab semua pindah kat situ supaya lahirlah Nabi daripada keturunan diorang.
Tapi tak keluar daripada keturunan Yahudi tetapi keluar daripada keturunan orang Arab. Jadilah kes yang ada ahli kitab Yahudi dekat Madinah. Kalau tak mana ada. Orang Arab kan hidup secara nomad saja. Walaupun orang Yahudi dekat atas yang Palestin, dekat situ ada orang. Okay. Jadi selain dia bernama Bayyinah, okey, maka nama lain bagi Bayyinah adalah Al-Qayyimah. Qayyimah. Wazalika dinul Qayyimah. Qayyimah nama lain. Ada juga yang menamakan surah ni adalah surah Munfakkina. Munfakkina. Lam yakunul ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina. Baik, ada soalan tak? Jadi masa Nabi datang dekat Madinah, maka ditunggu-tunggulah oleh orang-orang, semua orang lah tunggu Nabi. Termasuklah ahli kitab. Jadi ada seorang pendeta Yahudi bernama Abdullah bin Salam lah, yang minggu lepas kita bagi tahu tu. Abdullah bin Salam ni dia nak tengok lah, sebab dia memang paderi lah, kiranya macam Pop lah, Pop John Paul semua tu kan. Jadi dia macam pendeta, orang kata pendeta Yahudi, yang mana dia memang ingat lah kitab Taurat semua ni. Jadi dia nak tengoklah ciri-ciri yang disebutkan dalam kitab itu ada tak pada Rasulullah. Jadi sebelum dia sampai tu, berlari-lari dia masa Nabi sampai kat Madinah tu kan orang ramai. Lalu sampai dekat satu tu, menyelak-nyelak dia nak tengok Nabi. Dia tengok je muka je, dia dah kata, ini adalah Rasulullah. Jadi dekat raut wajah Nabi pun dah ada tanda kebenaran kenabian Nabi tu lah. Okay. Kalau macam kita ni rasa orang tak percaya, ya ke Nabi ni. Jadi tak sama lah. Okay. Jadi pula masa tu Nabi pula dia nasihatkan 4 perkara. Boleh? 4 perkara yang Nabi nasihatkan. Masa mula-mula Nabi sampai. First kali Nabi cakap, Afshus salam. Afshus salam ni sebarkan salam. Okay. Masuk bas, naik bas bagi salam. Masuk rumah bagi salam. Masuk kedai, kalau orang Islam bagi salam. Assalamualaikum. Nabi suruh sebarkan salam. Kemudian Nabi kata, wa nut'imut ta'am, dan bagi makan. Orang susah tolong bagi makan. Mula-mula eratkan silaturahim, mula-mula bagi salam. Kemudian bagi makan kepada orang yang memerlukan. Kemudian Nabi kata, ausil silaturahmi, maknanya sambung silaturahim. Jaga silaturahim. Jadi dekat dalam cuba tengok dalam solat cuba tengok rukun Islam juga. Mula-mula syahadah. Kemudian solat 5 waktu. Solat ni eratkan silaturahim ni. Sesama manusia, bermasyarakat. Cuba beza orang yang tak bermasyarakat dengan orang bermasyarakat kan. Pernah tengok tak orang bermasyarakat macam mana, orang tak bermasyarakat macam ni? Kehidupan kan. Dia kira tempolok dia macam tu. Kalau orang tak bermasyarakat, dia ada kesan terhadap kehidupan sekeliling. Orang pun pelik tengok dia. Hai, macam ni pula kau ni. Nak tegur pun tak boleh. Sebab tak bermasyarakat. Susah kalau tak bermasyarakat. Kemudian puasa. Puasa untuk apa? Mendidik diri. Mendidik diri kan, daripada memahami perasaan orang susah. Dia mesti ada kait dengan orang lain tak? Last kali mesti ke masyarakat. Kemudian zakat. Zakat memang nampak sangat. Sharing. Membantu pula. Dah lah kita dapat rasa macam mana orang susah tu. Lapar macam ni. Tolonglah. Tolong pula. Seperti macam Hasan Al-Banna, ada yang dalam kitab dia mengakui ada kesilapan dia ketika mana dia bawa IM tu, Ikhwan Muslimin. Itu telah dibahaskan oleh Syekh Usamah, anak menantu Syekh Yusri lah. Menantu Syekh Yusri tu, Syekh Usamah tu.
Jadi ada dibahaskan lah benda tu. Kesilapan-kesilapan. Cuma kesiannya ikhwan ni, kalau orang ambil tindakan kat dia mesti gantung lah. Sudah. Walaupun kesilapan tu macam tak tahulah macam mana dia orang punya. Tapi kalau kena tangkap memang kena gantung lah. Takat ni lah. Baik. Jadi dekat dalam surah Bayyinah ni, datanglah Abdullah bin Salam tu, dia tengok Nabi, dia dengar 4 benda yang Nabi cakap tadi tu. Lagi satu yang terakhir. Aqimus solah fil lail. Aqimus solah fil lail. Dirikan solat pada waktu malam. Tapi kalau Syekh Ramadan Buti, dia suruh bangun dekat dengan tubuh supaya dapat konsisten. Kalau Syekh Ramadan Buti lah. Kalau nak buat tahajud ke apa, biar dekat dengan subuh. Jadi tak adalah sembahyang tahajud subuh sembahyang pula. Kacau. Alhamdulillah. Jadi kalau dia dekat dengan subuh tu tak berat lah. Itu berat itu tips daripada Syekh Ramadan Buti lah yang saya dengar. Jadi 4 benda ni Abdullah bin Salam dengar. Bila Abdullah bin Salam dengar, dia kata dengan gayanya, muka dia betul, percakapan dia pun betul, maka itu adalah Abdullah bin Salam. Dia bawa semua keluarga dia, Abdullah bin Salam. Pada hari ni dia bawa semua. Jadi satu hari tu, dia dah bawa semua keluarga dia masuk Islam. Dia jumpa makcik dia pun dia bawa. Dia kata, adakah kita kena ikut Muhammad tu? Abdullah bin Salam kata, kita kena ikut. Jom. Pergilah rumah dia. First kali Abdullah bin Salam bagi tahu adalah, wahai Rasulullah, dia kata, aku nak bagi tahu kau satu perkara bahawa orang Yahudi adalah orang yang membelakangi janji. Itu antara peringatan pertama dia. Jadi Orang yang rugi. apa dia? Orang yang rugi. Bukan, membelakangi janji. Inilah yang kata anak. Tak patut janji lah. Tak patut janji. Tak boleh. Jadi munafik kan, munafik. Tapi dia orang tak masuk Islam, jadi tak munafik lah. Dia memang betul-betul pure ni. Lepas tu dia pun jumpa Rasulullah, dia bagi tahu macam tu. Jadi Rasulullah pun tengok macam tu. Lepas tu dia kata, okey tak apa. Macam ni, engkau sorokkan aku dekat sudut rumah engkau wahai Rasulullah. Engkau panggil orang Yahudi. Jadi Nabi pun soroklah belakang pintu Abdullah bin Salam macam tu. Lepas tu Nabi panggil orang Yahudi. Lalu Nabi tanya, apakah kalian pendapat kalian mengenai Abdullah bin Salam? Nama dia bukan Abdullah bin Salam, asal dia Nabi yang nama dia Abdullah bin Salam. Ya? Nama sebenar dia Husain Ustaz. Abdullah bin Nama Salam. sebenar saya tak ingat tak. Tak apalah. Tapi Nabi yang bagi dia nama Abdullah bin Salam, duduk menyuruh belakang pintu tu. Lepas tu Nabi tanya, bagi kalian siapakah itu Abdullah bin Salam? Dia adalah ketua kami, dia adalah orang yang baik dengan kami, asal usul daripada kami semua. Dia puji ni, sampailah Nabi kata, baik. Lepas tu, kalau dia masuk Islam, adakah kalian akan ikut dia? Mustahil lah, bla 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 bla. Orang baik semua takkan ikut orang macam kau semua ni. Keluar Abdullah bin Salam dia belakang pintu tu. Dia kata, wahai pengikut aku ni, inilah Rasul Allah akhir zaman. Abdullah bin Salam tu pada diri dia cakap. Terus orang Yahudi cakap, engkau pendusta, engkau adalah keturunan yang jahat. Semua yang tadi tengah puji dia lawan. Tidak pernah bercakap benar ni. Nabi pun senyum lah. Memang betul lah, maknanya orang Yahudi ni dia memang pusing punya orang. Tadi janji semua macam-macam. Tadi dia khianat ni. Dekat depan Nabi juga dia pusing. Benda tu lah. Putar belit lah. Jadi ada yang mengikut Abdullah bin Salam dan ada yang meninggal. Dan kebanyakan yang meninggal. Yang mana sebelum ni diorang tak pernah meninggalkan agama Yahudi. Orang Yahudi jarang tinggalkan agama diorang. Sebab kitab diorang memang diorang antara orang yang awal-awal dapat kitab kan. Nabi daripada keturunan diorang. Orang Yahudi ni Nabi Daud, Nabi Sulaiman tu memang keturunan diorang. Ariel Sharon tu keturunan Nabi Daud tu.
Dia ni keturunan Nabi Allah Daud. Dia memang keturunan dia orang tu Allah beri kelebihan sikit. Belum nak atuk nenek moyang dia orang. Cuma selepas tu dia orang mengkhianati lah. Dia orang tukarkan ayat. Itu yang jadi kacau. Dan kitab terdahulu tidak diturunkan untuk semua umat, melainkan umat-umat yang tertentu. Okay? Maka bermulalah ayat lam yakunil ladzina kafaru. Kita baca tengok. Yang ada kad warna hijau dengan ukur tu. Wow. Campur dengan yang sama dengan bahasa Melayu lah. Kafaru. Ahli kitab. Lam alladzi kafaru Musyrikin. min ahli kitab Yang tak tahu yakun. munafikin. Yakun ni adalah daripada kana. Yalah. Dia punya mudharek tu. Cuba buat tu. Dia masuk ke apa tak dengar ni. Saya cuba ya Ustaz. Nak cuba. Boleh ya. Baca sampai hujung lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Okay. Sampai situ lah Ya. Okay. Lepas tu lam tu kat mana? Lam tu Lam mana tu pun? dia tidak pernah. Tidak pernah. Dia jumpa kat mana tu? Siapa? Dia juga haraf jazam Ustaz. Okay. Ya, haraf jazam. Lam. Haruf jazam. Apa fungsi dia? Dia ada mematikan fi'il mudhari' selepasnya. Maka asal dia mati kat sini. Tapi kalau dia mati, dia tak boleh nak masuk dengan lam. Maka dia boleh balik bawah. Betul tak? Maknanya asal dia fi'il mudhari' tu yakun. Fi'il mudhari' naqis tu sebab dia Okey, mematikan maksudnya baris atas fi'il mudhari'. Dia jazam harus jazam tu. Maka yakun fi'il apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' apa? Naqis. Okey. Naqis mana apa? Dia apa ni? Terang. Jelas. Kan. Naqis tu macam kurang sempurna. Aywa, apa yang kurang dah? Tak ada fa'il tak ada. Fa'il dia tak ada. Fa'il naqis Okey. je. Fa'il dia tak ada. Kalau fi'il Dia tidak ada pelaku. Macam tu kan Ustaz, dia tidak ada pelaku tak? dia tidak ada pelaku. Tu yang kurangnya dia sebab fi'il selalunya ada pelaku. Tapi ni tak ada pelaku. Tapi diganti dengan apa? Pelaku tu. Digantikan dengan apa ya? Tengok muka surat 5 tu. Muka surat ni diganti. Dia tak sempurna, tak ada lagi ganti. Fi'il majhul. Tak, kalau kita jumpa kana, kita kena cari apa? Isim kana. Dia Khabar. khabar Isim kana. Isim Isim kana. kana. Isim. Isim kana. Dia isim Isim kana. kana, aywa, isim kana dan Khabar kana. yang tu yang ganti kepada fa'il tu. Okey. Baik, al-lazina mana apa? Allazina mereka yang isim mausul. Isim mausul tapi dah duduk sebelah yakun ni jadi apa ni isim mausul ni? Isim mausul tu dah duduk sebelah ni. Alamak. Isim mausul tu akan jadi apa? Khobar. Khabar. Khabar lah. Khabar apa? Kana. Isim kana. Isim kana. Oh, isim kana. Jadi ya isim kana. Saya kena carilah isim kana tu ataupun isim yakun lah. Isim yakun pun boleh, isim Mereka kana yang. lah. Baik, kemudian kafaru Dia isim kufur. kana. Apa dah?
Kufur. Kafaru kufur. Dia fi'il madhi Ustaz. Fi'il madhi domer. Domir hum. Domer hum. Hum jadi apa? Hum jadi fa'il. Fa'il. Fi'il mesti ada Fa'il. Ni pelaku dia. Jadi mereka kafir. Mereka yang mana mereka tu kafir. Jadi kenapa pakai domer hum ni? Kenapa tak pakai domer huwa? Dia fa'il. Wow. Dia lelaki ya, hum. Ya. Kenapa tak pakai huwa? Mereka. Mereka. Tina. Lelaki dan perempuan Ustaz. Alladzina. Domir fasil. Al-Lazina. Sebab ni ramai. Ramai. Dia mereka dia ganti nak dia domir munfasil. Tak maknanya home ni balik ke sini ramai. Mereka yang. Okay. Baru. Kemudian Wow. min mana apa min? Min dia dari. Daripada kan. Araf. Arajal. Kemudian ahli akan jadi. Jadi majrur. Okey. Isim ke fa'il ke huruf tu? Majrur dia haraf. Ahli ni isim ke fa'il ke huruf? Ahli. Ahli dia berbaris bawah. Majrur Ustaz. Bukan dia isim. Apa tanda isim kan? Isim Bawah. berbaris bawah. Berbaris bawah di ujung. Lepas tu kenapa baris bawah? Baru jawab. Oh, okey. Dia Majrur. majrur. Sebab dia di dan Kita nak tahu perkataan tu jenis apa. Lepas tu baru sebab berbaris. okey. Baik. Al-kitab. Isim Ahli fa'il. kitab. Isim. Okey. Apa tanda kan? Alif lam. Alif lam. Kenapa baris bawah? Dia berbaris bawah dia MI. MI apa dia bahasa Melayu? Bukan. Okey. MI dia bersandar. Bahasa Arab ni apa maksudnya? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kemudian datang kalimah waw. Waw Wow. makna Ataf dan. okey. Lepas tu musyrikin. Orang-orang musyrik. Jamak Ustaz kan? Musyrikina kan? Isim fa'il huruf. Yang mana Ustaz? Al-musyrikin. Ya isim. Isim. Isim maktuf. Apa tanda kan? Dia alif lam. Okey. Dan dia jadi apa? Dia jadi Duduk lepas ataf apa nama kan? mana tu? Selepas ataf apa nama kan? Maktuf. 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 Saya tulis bahasa Arab dia lah. Baik, dia maktuf kepada siapa ni? Maktuf kepada ahli kitab tu. Ahli. Majrur dia tu. Maka dia ikut baris bawah lah. Dia Dia berbaris bawah dengan apa pun? Tanda dia baris bawah kalau ramai ni. Kalau ramai dia jamak. Dia sekejap. Dia berbaris bawah dengan Berbaris bawah. Ni dah lupa balik Dia jamak lah Ustaz kan? Yelah, kalau jamak ni dia berbaris bawah dengan apa? Kata Dia berbaris. Ya. Ya, dia kat Yanun tu. ya boleh. Berbaris bawah kan dengan yanun ya saja. Ya je. Oh ya saja. Kalau dia berbaris depan dengan Wow. Dia berbaris depan. Wow. dia berbaris depan dengan waw. Waw nun lah saja ataupun waw. Wow. Musyrikun. Okey, tu kalau duduk baris depan. Baik, kalau baris atas Dia mufrad. Musyrikun juga. Musyrik je lah. Musyrikun. dia
Baris atas. Kalau dia berbaris atas dengan apa? Yang ni dia baris bawah. Baris bawah dengan gerak. Dia ada dua bunyi musyrikin, musyrikun. Baris atas musyrikun juga. Musyrik. Ya. Dengan ya juga Ustaz. Dengan ya. Dia musturah Ustaz. Apa dia? Dia Pun. Ada ya, juga. Jamak muzakkar salim Ustaz. Kalau ya dia boleh baris atas, baris bawah. Okey, betul. Jadi nantilah kalau dah dapat stok nanti saya bawa yang ni. Kad yang baru ni senang sikit. Dah ada tulis dah besar saya tulis. Satu page saya buat. ni senang. Dekat sini dia ada bawah dia, ada konsep dia apa, dia kata ya pada musanna yang ya pada musanna dan pada jamak salim yang ni lah yang depan musyrikin yang ya ni merupakan ganti kepada baris Atas dan dia bawah. Ni terang sikit. Dia boleh ganti. atas dan bawah. Nanti saya ambil dekat ni, nanti siapa yang nak saya hantar kat rumah. Itu satu set tu. Dia dapat kad, dapat buku ni. Dalam buku ni banyak kelebihan dia masa mengenai bahagian haraf dia banyak. Berbeza dengan buku lama gitu tu lah. Tapi yang ni satu set dia mahal sikit. Sebab Tak kertas apa. elok semualah.